Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, hari ini kita akan masuk tajuk pembezaan iaitu di bawah subtajuk 2.2. Okay, sebelum ni kita dah belajar yang pertamanya adalah pembezaan menggunakan prinsip pertama. Okay, yang kita dah belajar. So untuk hari ini, okay, iaitu pembezaan peringkat pertama. Okey, so dalam peringkat yang pertama ni, yang perlu awak tahu iaitu bagaimana nak beza dalam term dia lah. Okey, yang keduanya adalah operasi. Okey, so operasi kat sini yang perlu awak kena tahu, yang pertamanya tambah dengan tolak, yang melibatkan tambah dengan tolak. Yang keduanya adalah operasi darat dan yang ketiganya adalah operasi pembahagian. So 3 lah. Okey, dan beberapa term yang perlu kita kena tahu. Okey, nanti kita akan lihat. Okey, so ni adalah daripada buku nota awak daripada nota awak. Dengar suara cikgu Dengar. Okey, ni adalah daripada nota awak. So cikgu harap adalah buku di depan awak ni. Okey, so daripada pembacaan tu cikgu tengok yang pentingnya. Okey, yang pertamanya adalah ini diberi diberi. Okey, katakan persamaan diberi adalah dalam bentuk A X kuasa N. Okey, iaitu Y sama dengan A X kuasa N. Okey, so bagaimana kita nak beza? Okey, so cara nak beza, okey, cikgu bagi tips sekejap. Okey, cara nak beza adalah yang N ni awak tolak ke depan. Okey, yang pertamanya adalah kuasa N ataupun kuasa ini. Okey, cikgu bagi tips iaitu tolak ke depan. Okey, dan yang kedua kuasa ini juga. Okey, kuasa ini juga bila duduk dalam keadaan apa? Kuasa power Okey, so mesti tolak dengan 1. Okey, bagaimana tu? Iaitu awak akan dapat N. Lepas tu awak akan dapat apa? N tolak 1. Okey, so gitu cara dia. Okey, so kat sini akan dapat Y sama dengan N, iaitu ada apa? A X kuasa N tolak dengan 1. Okey, so dia akan jadi macam ni lah. Okey, tips dia bagaimana dapat macam ni. Okey, iaitu N kita tolak ke depan. Yang seterusnya N dalam keadaan kuasa tersebut kita tolak dengan 1. Okey. Ada apa-apa nak tanya? Boleh lah? Boleh. Okey. Yang seterusnya. Yang seterusnya. Okey, so yang seterusnya kalau awak tengok kat sini, dia bagi apa? Tip pintar iaitu Y sama dengan AXN. Okey, katakan N adalah 1, maka dy per dx adalah A. Jika N adalah kosong, maka dy per dx adalah kosong. So bagaimana nak terang kat sini? Okey, nak terang kat sini kita bagi nombor lah senang. Okey, iaitu N sama dengan 1. So kat sini kita boleh tulis sebagai apa? Y sama dengan X kuasa 1. Betul? Sebab N adalah kuasa 1. Maka, sorry, cikgu tinggal A kat sini. Okey, kuasa kat sini adalah kuasa 1 iaitu AX 1. Maka dy per dx, cikgu kata dah hadir, 1 tolak ke mana? 1 tolak ke bawah lah, ke depan. So akan dapat 1. Kat sini akan dapat AX 1 tolak 1. Okey, so dah belajar indeks dulu. X. Okey, X yang awak dah belajar dulu adalah X 1 tolak 1 bermaksud X kuasa kosong. So, X kuasa kosong adalah 1. Tak percaya masukkan nilai X. Okey, katakan awak masuk apa? 10 kuasa kosong. Tekan kalkulator, awak akan dapat 1. Katakan 1000 kuasa kosong.
awak tekan kalkulator, awak akan dapat 1. Okey. Okey. So kat sini akan tinggal apa? dy per dengan dx. 1 a x ini adalah 1. Maka akan dapat 1 darab a darab 1 akan dapat a. So sini akan dapat a lah. Okey. So yang seterusnya bagaimana jika nilai n adalah kosong? Okey, kita tunjuk satu lagi iaitu y sama dengan ax kuasa kosong. So apa yang berlaku? Kosong ni mari ke depan, maka dy per dx akan dapat kosong ax kosong tolak 1. So ingat sebarang benda. Okey, sebarang benda darab dengan kosong akan dapat apa? Dapat kosong. So kosong dah kat sini. Sebarang benda. Contohnya awak ada 1,000,000. Okey, awak ada 1,000,000. Itu ada 1,000,000 segi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. So darab dengan apa? Darab dengan kosong. So awak akan dapat apa? Kosong lah. Sebarang benda didarabkan dengan kosong akan dapat kosong. Okey, so kat sini dia akan dapat kosong lah kat sini. So dua benda lah. Jika ni maknanya syarat dia lah. Okey, syarat untuk apa? Syarat untuk kuasa. Okey, syarat untuk kuasa. Okey, yang kedua yang perlu awak kena faham. Ni daripada buku teks awak cikgu terangkan saja. Okey, so dalam buku teks awak dia kata apa? Ada 3 tata tanda yang boleh digunakan untuk menerangkan terbitan pertama suatu fungsi. Okey, adalah seperti berikut. Okey, so dia ada 3 tata tanda. Okey, kadang-kadang dia tulis apa? Dia tulis dy per dx. Apa maksud dy per dx? Iaitu terbitan pertama. Tajuk kita lah ni. Iaitu peringkat pertama. Ataupun terbitan peringkat pertama. Ataupun pembezaan peringkat pertama. Okey. Kadang-kadang dia tulis apa? Okey. Kalau cikgu tulis kat sini. Kadang-kadang dia tulis dy per dx. Apa maksud dy per dx? Iaitu disebut sebagai pembezaan y terhadap x. Okey. So kita dah sebelum ni kita dah belajar. Dy per dx ini dia ada apa? Ada 3 nama fungsi kecurunan, satu lagi persamaan iaitu kecurunan tangent. Lagi satu lagi. Ingat tak nota cikgu yang sebelum ni? Dah kata ingat tak? Hello. Lengkung Apa lekung? Hak ni siap aku. Hak kita belajar dah. Ni mesti tak ada nota tu cikgu kata kena ada nota ni yang kita belajar sebelum ni. Ni cikgu tunjuk ni. Mana? Ni. Mana? Ni. Ni. Cikgu kata dah. Dy per dx ni dia ada 3 nama. Jangan kata cikgu nak cover. Nampak slide cikgu? Okey. Okey. So bagaimana nak selesaikan dia? Bagaimana nak tahu dia? Dia ada banyak. Yang pertamanya dy per dx ni maksudnya kecurunan. Kadang-kadang dia panggil apa? Fungsi kecurunan. Kadang-kadang dia panggil kecurunan lengkung. Kadang-kadang dia panggil kecurunan tangent. Okey, so dia ada 3 nama. Okey, kecurunan lengkung juga dikenali sebagai kecurunan tangent. So dia ada 3 fungsi kecurunan lengkung dengan kecurunan tangent. Maka yang kita belajar ni kaedah yang kedua Okey, sebelum ni kita belajar prinsip pertama So hari ni kita belajar apa? Kita belajar menggunakan terbitan pertama. Okey. So dia ada 3 nama lah kat sini. Fungsi kecurunan lengkung, kecurunan tangent. Okey. Okey, so awak kena ingat lah bila sebut dy per dx ni dah ada dah nota kat sini. So matematik kena ada nota lah. Okey, kadang-kadang ditulis sebagai dy per dx. Kadang-kadang ditulis sebagai apa? F prime. Okey, respect to x. Okey. Alhamdulillah. Iaitu F prime. Kadang-kadang ditulis sebagai F prime. Okey, kadang-kadang ditulis sebagai F prime. So tata tanda kedua ni, F prime dikenali sebagai fungsi kecurunan bagi lengkung iaitu y sama dengan fx kerana fungsi ini boleh digunakan untuk mencari kecurunan lengkung pada sebarang titik. So F prime ini adalah cara penulisan dia. Okey, ni cara yang kedua. Dia ada 3 tata tanda. Mana 3 cara penulisan lah. Okey, kadang-kadang dia buat apa? Dia buat d per dx ni. Okey, d per dx ni.
Okey, ini adalah tanda pembezaan. D dx. Okey. D dx untuk apa? Fungsi 3x kuasa 2. Okey. So sama apa kat sini? Sama dengan 6x. So cikgu terang sikit. Okey, apa maksud dx kuasa 2? Ini adalah y sama dengan dx kuasa 2. Kalau kita tengok penulisan asal dia adalah dy per dx. So apa yang berlaku kat sini? Ya, gantikan saja y sama dengan apa? 3x kuasa 2. Dia jadi gini. Okey, so apa maksud 6x ni? 6x ini adalah hasil dia. Okey. Hasil dia. Hasil selepas membuat pembezaan terbitan pertama. Okey. So ini adalah nota ataupun term yang perlu awak kena faham. Okey, untuk permulaan ni. Okey. So nanti kita akan masuklah. Jangan kejut cikgu guna tanda ni, kadang-kadang guna tanda ni, kadang-kadang guna hak ni. Maknanya ketiga-tiga boleh dilaksanakan. Okay, so nak buat bagaimana? So bergantung pada soalan lah. Okay, yang seterusnya. Sebab soalan bila memerihalkan fungsi, cikgu dah kata dah sebelum ni. Okay, fungsi. Bila fungsi kita dah belajar. Iaitu persamaan tu. Bentuk-bentuk persamaan. Ada berapa bentuk-bentuk persamaan yang perlu awak kena faham? Ada 4. Yang pertamanya adalah apa? Adalah linear. Linear. Ni dia ada graf linear. Iaitu persamaan dia adalah y sama dengan mx tambah dengan c. Yang keduanya adalah persamaan kuadratik. Yang biasanya kita guna tips apa? Senyum masang Iaitu sama dengan y sama dengan ax kuasa 2 tambah bx tambah c. Okey, yang seterusnya kalau kita tengok ni adalah apa ni? Ni adalah persamaan straight line. Ni x ni, sorry bukan satu. Okey, ini adalah persamaan garis lurus. Ini adalah persamaan apa ni? Kuadratik. Okey, persamaan yang ketiga. Okey, yang perlu awak kena faham adalah persamaan kubik. Okay, so apa bentuk kubik? Iaitu y sama dengan ax power of 3 plus bx power of 2 plus cx plus d. So bagaimana nanti kita cikgu bagi tips bagaimana kita nak kena pasti. Okay, yang seterusnya adalah persamaan salingan. Okay, ataupun reciprocal. Okay, salingan ni tak silap cikgu hanya ada dalam matematik saja, tapi boleh diuji dalam matematik tambahan. Okay. Pernah tubik salingan dalam tajuk fungsi trigo ada silap cikgu. Okay, iaitu dia suruh sketch Okay. So salingan ni bagaimana kita nak tahu? So kat sini adalah y sama dengan 1 per x. Okay. So nilai x adalah tidak boleh sama dengan kosong. Okay. Siapa bawa masuk tulis nama Okey, yang seterusnya bagaimana kita nak kenal dia? So kita tengok darjah. Darjah yang paling tinggi untuk X adalah darjah 1. Okey, degree dia ada 1 lah. Darjah tertinggi untuk X adalah darjah 2. Okey, cara nak kenal dia. Okey, so kubik darjah yang tertinggi adalah darjah apa? Darjah 3. Okey, degree dia adalah kuasa 3 lah. Darjah tu maknanya degree. Okey, yang ni tidak ada darjah. Semua dia apa? Dia sosangan inverse x. Okey. Okey, yang salingan ni special sikit lah. Ni bentuk yang perlu awak kena faham. Dia sebenarnya banyak bentuk tapi asalnya 4. So bila melibatkan tajuk pembezaan, okey, bentuk yang perlu awak kena faham. Yang pertamanya adalah bentuk apa kat sini dia bagi? Bentuk linear. Linear maknanya straight line lah. Okay, straight line ni, straight line mana? Okay. Okay, yang seterusnya adalah bentuk apa? Bentuk kuadratik. Manalah tahu dia suruh sketch soalan ni. Okay, ni bentuk kuadratik. Warna pink Buku teks awak ada berwarna pink. Okay, bentuk yang ketiganya adalah bentuk apa? Bentuk kubik. Kubik. Iaitu hak warna pink ni. Hak warna pink. Okay, so kita tengok. Apabila straight line, kita buat perbezaan. Okay.
straight line untuk soalan ni, bila pembezaan dia akan dapat apa? Dia akan dapat apa? Sorry ya, ni warna pink ni. Ni adalah, sini adalah apa? Fx sama dengan y. Ni y sama dengan x ni. Okey, hak warna pink perbezaan lah, persamaan dia. Ini hak warna pink semua persamaan. Hak warna pink. Okey. So, bila hak warna pink, okey, katakan dia dapat apa? Dia dapat fx sama dengan x kuasa 1 tu. Okey, so f prime. Okey, f prime maknanya dy per dx lah. 1 tolak ke depan. Apa yang berlaku pada x? X 1 tolak 1. So kat sini akan dapat 1x kuasa kosong. Maka nilai dia adalah 1. Apa maksud nilai adalah 1? F prime. Apa maksud F prime? Paksi y lah. Okey. Paksi y 1, paksi x pun 1. Okey, so ni memotong kat sini. Okey. Kecurunan dia adalah apa? Kecurunan dia adalah 1. Tak percaya 1, ambil lah titik 1 ni. 1 bagi 1. Okey, tak percaya kita ambil 1 ni dengan origin Kita ada 2 titik. 1, 1. Kita ada 0, 0. Okey, so apa yang berlaku pada kecurunan? Kat sini nama dia kecurunan tangen 1 tolak 0 ni paksi y. Paksi x adalah 1 tolak 0. So 1 bagi 1 dapat 1. Okey. So samalah. Okey, begitu juga dengan fungsi kuadratik. Fungsi kuadratik hak warna pink ni, hak senyum ni, bila kita bezakannya dia akan jadi warna apa ni? Warna biru. Okey, so warna biru ni dia jadi apa? Kalau kita tengok hak ni straight line mendatar horizontal. Okey, yang ini straight line memotong pada paksi x. Ingat bukan semua sama ni contoh je ni. Okey. So kat sinilah dia punya kecurunan dia. Okey, kecurunan dia adalah bersamaan dengan apa kat sini? 2x. So masuk je lah nilai nak tahu kecurunan dia. Okey, yang ketiga warna pink. Okey. Dia punya fungsi dia adalah warna pink. Bila kita buat beza ni bermaksud apa? Mencari apa? Mencari kecurunan. Okey, iaitu apabila f prime ni kita akan dapat apa? 3x kuasa 2. Okey, 3x kuasa 2. Cikgu, bagaimana dapat 3x kuasa 2? Kalau ni awak buat sendirian tengah tak ada ruang dah cikgu. Okey, x kuasa 3. Maka kat sini f prime. Okey, so 3 mari ke depan. Maka x adalah 3 tolak 1. So akan dapat apa sini? 3x kuasa 2. Okey, so dapatlah f prime sama dengan 3x kuasa 2. Okey, so 3x kuasa 2 bentuk dia apa? Bentuk senyum lah. Bentuk senyum sebab positif lah. Okey, so kat sini bentuk kuadratik ataupun dikenali sebagai parabola. Okey, bentuk parabola. Okey, bentuk parabola. Okey, ada apa nak tanya kat sini? Okey, kenapa kita belajar ni? Okey, kita belajar kat sini. Okey, kita belajar kat sini. Langkah untuk menentukan kecurunan. Okey. Langkah untuk matematik biasanya kecurunan dia adalah dalam bentuk straight line tu. Tapi bila kita beza, tak kira lah soalan tu mari dalam bentuk apa? Kuadratik, kubik dan seakatan dengannya. Okey, kita boleh apa? Kita boleh mencari kecurunan. Janji ada apa? Pada satu titik. Pada satu titik. Okey, cara dia adalah cari fungsi kecurunan f prime bagi fungsi fx dengan ax kuasa n terlebih dahulu dengan menggunakan rumuh berikut. Rumuh biasa yang nanti kita belajar. Okey, cara yang pertama cari fungsi dia. Keduanya adalah gantikan nilai x ke dalam fungsi kecurunan. So, bila gantikan nilai x kat sini, kita akan dapat apa? Kita akan dapat nilai. Nilai maksud nombor lah. Nilai fungsi kecurunan. Bila kita masukkan nilai x. Okey, kecurunan. Okey, next. Proses yang menentukan fungsi kecurunan f prime bagi suatu fungsi y sama dengan fx disebut sebagai pembezaan. Okey, disebut sebagai pembezaan. Fungsi kecurunan yang juga dikenali sebagai terbitan pertama bagi suatu fungsi atau fungsi terbitan. Tengok ayat dia. Fungsi kecurunan juga dikenali sebagai terbitan pertama. Juga nama dia adalah fungsi terbitan. Okey, ada nama term barulah untuk awak. Okey, so kat sini fungsi kecurunan dia ada berapa nama?
Okey, so dia ada dua nama. Yang pertamanya adalah terbitan pertama. Okey, iaitu suatu fungsi. Mana tahu ia guna istilah gitu. Atau nama yang kedua ia guna nama apa? Ia guna nama fungsi. Fungsi apa? Fungsi terbitan. Okey, ia guna nama yang kedua adalah fungsi terbitan. Okey. Oh, ada lagi satu lagi nama. Okey, nama yang seterusnya. Ni nama jangan guna iaitu perkali. Okey, perkali pembezaan. Ada tiga lah istilah yang pula faham. Y terhadap dengan X. Terhadap dengan okey, X. Okey, terhadap dengan X. Okey. So nanti nak jawab matematik tambahan nanti tolong belajar pakai pen. Okey, tolong belajar pakai pen. Sebab learning soalan dia dah scan dah Okey. Peringkat SPM awak soalan tengah di scan. So kalau pakai pensel cikgu takut tak nampak lah. So cikgu lama dah cikgu khabar pakai pen. Mana buat gana? Kena pakai pen. Kalau salah guna pakah je lah. Okey. So fungsi kuncian ada tiga nama So kalau boleh belajar selesaikan menggunakan pen. Okey, tengok yang soalan yang pertama. Okey, untuk soalan yang pertama ia pakai apa? Ia pakai ayat yang bawah sekali. Okey, perkali perbezaan Y terhadap X. Tengok Dia kata apa? Bezakan yang berikut terhadap X. Perkali apa? Perkali Y terhadap X maknanya. Okey, perbezaan Y terhadap X. Okey, untuk soalan macam ni, okey, walaupun dia tak khabar Y, kita boleh tulis Y. Sebab dia guna ayat terhadap X. Kalau terhadap X, mesti Y sama apa? So, Y sama apa kat sini? Y sama dengan negatif 2 per dengan 3 X kuasa 6. Okey. Boleh sampai sini? Boleh. Okey, ada soalan ke nak tanya? Tak ada. Sekejap Okey, so apa step yang pertama? Tolong cikgu seorang. Apa yang cikgu kata tadi? Cikgu bagi titik tadi. Apa kuasa pergi ke mana? Depan. Okey, apa yang pergi ke depan tu? 6. 6 maknanya kita tolak ke depan. So kat sini kita boleh tulis sebagai apa? Sebagai dy per dx lah. Sebab dia ada 3 penulisan dia. 6 kita mari ke depan. Okey, so seterusnya apa yang berlaku? Minus 1. Okey, apa yang minus 1 tu? 6. Okey, 6 minus 1 iaitu dia punya kuasa. Power dia mesti ditolakkan dengan 1. Kuasanya mesti ditolakkan dengan 1. Okey, so macam biasalah. 6 bahagi dengan 3 akan dapat apa? 2 Tu. Okey, so 2 darab negatif 2 dapat negatif 4. So x power of y. Ada soalan nak tanya kat sini? Ada Okey, sebabkan tak ada. Okey, ni cara yang pertama. Okey, ni cara yang pertama lah. Okey, sebab cikgu ni suka guna banyak cara. Okey, kalau cara yang kedua, okey, kalau awak tengok buku teks awak tu, cara yang kedua. Okey, betul juga buat. Okey, betul juga buat. Dia buat dalam bentuk apa? Dia buat dalam bentuk macam ni. Okey, iaitu d over dx. Okey, over dx. Iaitu awak akan dapat apa sini? Awak masukkan nilai y iaitu y sama dengan negatif 2 per dengan 3 x kuasa 6. Sama juga. Okey, so apa yang berlaku kat sini? Okey, macam biasalah. Cara buku tulis benda gitu. Kejap Sekejap Di mana 6 dia? Siapa faham cara buku? Okey, betul. Kat mana? Okey, lepas tu dia buat apa? Dia buat apa kat sini? Apa yang dia buat?
dia pemalar ni negatif 2/3 ni letak 2. Tidak ada masalah. Okey, cara buku dia letak negatif 2/3 ni pemalar dia pemalar dia letak kat luar. So na ni tolak mana? Na ni tolak ke dalam. So X6 minus 1. Okey. So awak akan dapatlah kat sini negatif 4x power of 5. So penulisan dia sama ada kalau kat sini boleh tulis dy per dengan dx. Okey, atau kalau cara buku dia tulis apa? D over dx pun boleh. Tidak ada masalah. So sebab apa? Sebab dia ada 3 penulisan dia. Okey, nak guna hak ni pun boleh, nak guna hak ni pun boleh. Cuma caranya adalah awak faham bagaimana nak selesaikannya. Okey, boleh? Okey, tengok soalan B. Okey, soalan B pun macam tu. Okey, macam tu. Okey, katakan cikgu nak buat apa? Cikgu nak buat y sama dengan 1/5 square root x. Apa maksud square root x? 1/5 x kuasa dengan 1/2. Ingat tak? Okey. Ingat. Okey, square root x adalah x power of. Okey, tapi kalau square root x Pak bermaksud apa? 1/4. Boleh? Okey, contoh cikgu tunjuk kat sini. Okey, so kat sini buat apa? dy per dx. So dy per dx, cikgu kata dah 1/2 ni letak kat depan. So 1/2. Dia macam-macam lah nak buat. Okey. So apa yang berlaku kat sini? 1/5 x 1/2 tolak dengan 1. Okey, so apa yang awak dapat kat sini? 5 kali 2 dapat apa? Dapat 10. 10 kat sini setengah darab negatif 1 akan dapat negatif 1/2. Biasanya awak tulis gini. Okey, biasanya orang akan tulis kat indeks kan, negatif maknanya dia duduk bahagi ya. Bahagi maknanya bawah. So dia akan tulis apa? Dia akan tulis macam ni biasanya. 1/2. Okey. Dah memadai. Tapi kalau awak nak tulis lagi lengkap, lagi bagus, benarnya boleh tulis sebagai dy per dx. Square root 1/2 ni awak dah belajar, iaitu awak akan dapat apa sini? X lah. Okey. Okey, ni cara yang pertama lah. Okey. Ya, soalan? Ada soalan ke? Kalau tulis jawapan macam atas tu tak boleh ke? Macam X1/2 tu tak boleh? Kena buat dalam kerja kuasa kot ke? Cuba sebut apa maksud awak? Jawapan dia? Jawapannya boleh buat atas kot ke? Hak mana? 1/10x punca kuasa 1/2. Ding, hak ni ke? Ah. Ding. Boleh. Tak masalah. Betul. Okey. Betul. Cuma hak ni je. Hak ni bukan jawapan akhir. Faham tak? Faham. Yang ini bukan jawapan akhir. Hak ni boleh diterima, yang ini boleh diterima. Okey. Sebab apa? Dia dalam keadaan dah habis gini benarnya hak ni. Okey. So, yang boleh diterima. Okey. Yang boleh diterima. Okey. Hak ni boleh diterima biasanya. Tidak ada masalah. Tapi kalau nak jawapan yang terbaik, hak ni lah. Boleh. Sebab hak ni kiranya dah selesai dah ni. Dah selesai. Hak ni dah selesai lagi ni. Okey, ni belum selesai lagi. Ni belum selesai lagi. Okey. Jelas maksud cikgu? Yang ini, okey, yang ini dah selesai. Okey, yang ini dah selesai. Tapi yang terbaiknya adalah bawah sekali lah. Okey, yang terbaiknya bawah sekali. Atau yang terbaiknya ada lagi. Iaitu kita hilangkan square root kan. Kan kita dah belajar. Square root boleh ke duduk bawah? Tak comel square root duduk bawah. Kita boleh darab dengan square root. So akan dapat apa sini? Square root x bahagi dengan 10x. Ni lah. Atau yang ni pun boleh, tidak ada masalah. Yang ni bagi cikgu lagi comel lah banding atas ni. Ni lagi power je punya kekuatan jawapan dia. Okay. So darab dengan square root x je sebenarnya. So ni lagi bagus lah. Tapi kalau buku awak dia sampai kat sini je. Tapi sebenarnya dah memadai sini. So ada 3 jawapan yang boleh diterima lah bentuk dia. Faham maksud cikgu?
Faham. Okey, ada soalan boleh bertanya. Okey, yang seterusnya. Okey, yang seterusnya. Ni soalan yang keberapa? Contoh lagi Okey, contoh yang seterusnya adalah contoh C. Okey, sorry, sebelum nak pergi contoh C, cikgu nak pergi kaedah yang kedua. Okey, boleh juga nak buat gini. Tak apa. Bila kita mahir banyak kaedah, senang kita nanti. Okey, senang. Okey, awak nak buat kaedah apa? Awak nak buat kaedah ni pun boleh. Okey, 3x. Okey, sama dengan apa? 1/5 x 1/2. Cikgu tukar awal-awal lalu. Okey. So, kalau ikut kaedah buku, dia letak apa? Pun boleh ubah duduk luar So, kat sini akan dapat x. Bukan x Dia buat turun dulu 1/2. Okey, sama je. Tidak ada masalah. X 1/2 tolak dengan 1. Ni pun boleh buat. Okey, maka dx kat sini akan dapat 1/5 x 1/2. So, dapat apa sini? 1/10. Okey, x. Okey, sama je lah. Ni cikgu pemudahkan je lah. Buat jalan dia sama lebih kurang sini. Okey, so nak guna cara d per dx pun tidak ada masalah untuk soalan ni. Okey, so ada dua cara lah. Okey, sebenarnya ada tiga, cuma kita buat dua dulu. Okey, yang seterusnya. Okey, contoh terakhir. Okey, contoh terakhir. Okey, contoh C, fx. Okey, fx kat sini, dia akan dapat apa? 3/8 x negatif 2. Tulis gitu, senang. Okey, kalau x duduk kat bawah, pening kita nak buat. Okey, so cara penulisan dia adalah apa? F prime x. Okey, so kat sini akan dapat negatif 2 pergi ke depan. Okey, 3/8 x negatif 2 tolak dengan 1. Okey, so awak selesaikan kat sini akan dapat apa? 3/4. X negatif apa? Negatif 3. Okey. So bagi cikgu bukan dok comel jawapan ni. Biasanya bila X ada negatif 3 ataupun kuasa negatif, ada negatif 3 lah. Apabila X dia mempunyai kuasa negatif 3, biasanya kita letak di bawah. Okey, biasanya. Okey. Kebiasaannya. Ni lah jawapan yang terbaik. Ni bagi cikgu tak boleh terima lagi lah sebagai jawapan bagi cikgu ni lagi bagi. Bagus. Okey. Tapi kalau ada refleksi dia boleh terima, nasib awak lah. Okey. Boleh. Kita selesaikan dalam keadaan yang terbaik. Okey, untuk C. Okey, ada soalan? Okey, cikgu nak suruh awak buat A dulu sekejap. Okey, tengok contoh kendiri 2.3. Okey. Siapa nak jawab A? Okey, seorang jawab A, seorang jawab E. Okey, cikgu tunggu. Okey. Volunteer. Siapa jawab A, siapa jawab E? Awak sebut, cikgu tulis. Okey, ada volunteer? Ada nak jawab kan? Senyaplah pula. Ada buku tak? Ada buku. Tengah buat. Ada buku tak depan awak ni? Ada. Okey, Cikgu. Ya. Jawab A. 10 10 dalam kurungan dalam kurungan 4 per 5 X 10 tolak 1. Okey, lagi? 2 Okey, 2 dalam kurungan 4X kuasa 9. Okey, lagi? 8X kuasa 9. Okey, 8x kuasa 9. 9. Kuasa 9.
Okey lagi? Ada lagi yang nak jawab? Okey, kalau cikgu tanya, kalau cikgu saya nak jawab gini guna. Kalau cikgu tak suka jawab gini. Okey, kalau kertas satu mungkin kot. Okey. Tapi kalau kertas dua tak boleh sebab dia tak ada kepala Apa kepala dia? Tiba-tiba dah ada jawapan. So, bagi cikgu suka buat macam ni lah. Kita we nama dia dulu. Y sama dengan apa? 4 per 5, 10 lah. Daripada pengiraan, siapa jawab ni? Tak tengok nama dia. Siapa yang jawab soalan ni? Tira. Okey, Atira. Okey, Atira jawab daripada segi pengiraan awak betul. Tapi daripada segi penulisan awak ni, tak berapa tepat. So, penulisan dia buat gini dulu. 4 per 5 X kuasa 10. Baru masuk dy per dx. Okey, masuk apa? 10, 4, 5, X 10 tolak 1. Okey, lepas tu baru pergi ke sini. Lepas tu baru dapat jawapan dia. Okey. Boleh? Okey, so penulisan kita kena jelas lah. Okey, penulisan kita kena jelas. Okey, tahniah lah Atira. Okey, cuma kena ingat matematik ni dia ada penulisan dia. Okey, dia ada penulisan dia. Okey, antara hak paling senang penulisan dia hak ni lah. Okey, E siapa nak jawab? Tak ambo. Susah. Susah? Apa yang susahnya? Saya rasa cikgu kena tunjuk ke saya. Awak tunjuk ke awak, baik awak saling. Okey, siapa boleh buat? Yang lain, yang susah tu kita tinggal dulu. Yang orang kata susah. Yang rasa senang. E. Okey, awak sebut cikgu. Susah ke? Okey, siapa nak jawab? Setuju cikgu. Diam tanda setuju. Tanya tanda setuju untuk apa Soalan tu susah. Cikgu tak setuju pun senang je. Okey, so Y sama apa adik cikgu kata? Negatif 12 X kuasa 2. Apa maksud square root? 1 per 3. Nampak? Okey, so kita boleh tulis sebagai Y sama dengan negatif 12 X 2 per dengan 3. Okey, 2 per 3. Boleh selesai sini? Okey. Okey, yang seterusnya baru pergi kepada dy per dx. Okey, 2 per 3 mari kat depan. Okey, negatif 12x. Okey, 2 per 3. Apa yang berlaku pada kuasa 2 per 3? Tolak dengan 1. Okey, so awak 2 darab negatif 12 bahagi dengan 3. Kalau rasa payah, tekan kalkulator. Okey, so dapat negatif 4 darab 2 dapat negatif 8. So, kalau payah 2 per 3 tolak 1 ni tekan kalkulator. Okey, tapi kalau boleh congok lah. Congok 3 tolak 2 dapat apa? Dapat 1 kot. So, negatif lah. Okey, so jangan tinggal jawapan macam ni Bagi cikgu dok berapa, comel lagi lah. Okey, kalau kita tengok negatif bermaksud apa? Dia duduk di bawah. Okey, so dapat 1 per 3. Maka dy per dengan dx akan dapat negatif 8. Okey, x. Nampak tak Boleh? Okey, gitu je. Okey. Okey, sebagai pengayaan untuk awak, cikgu nak awak buat apa? Awak buat soalan D. Okey. Awak buat soalan C. Okey, lepas tu awak buat soalan B. Okey, B, C, D. Okey. A dengan E nanti awak saling. Okey, ataupun awak tengok balik video cikgu nanti. Cikgu akan cuba masuk dalam YouTube nanti. Okey, so sebagai langkah kerja ataupun latihan awak, B, C, D awak kena buat dan langkah kerja dia adalah seperti inilah yang cikgu nak. Kalau awak ada 2, 3, 4 cara buat aja. Okey, untuk memahirkan diri awak. Okey. Okey, boleh?
SPM awak bila? Tahun depan. Awak tahu mana tahun depan? Cikgu rasa tak kot. Cikgu rasa bulan 12. Okay, cikgu rasa lah kalau tanya cikgu. Okay, so jangan enjoy sangat lah. Okay, so be brief. Okay, tolong bersedia. Okay, tolong bersedia. Okay, cikgu nak jawab soalan A. Okay, soalan A. Advance sikit lah kat sini. Okay, yang seterusnya dia bagi apa? Fx sama dengan 3/4 x kuasa 4. Cari f prime ataupun fy ni maknanya apa? dy per dx lah. Okay, apabila negatif 1. Apa maksud negatif 1 ini? Negatif 1 kat sini adalah perwakilan untuk nilai x negatif 1. Apa maksud 1/3 kat sini? 1/3 adalah perwakilan x sama dengan 1/3. Yang ini kita selesaikan bila kita cari f prime nanti. Okay, f prime Okay, so kat sini kalau cikgu akan tulis macam ni lah. Fx sama dengan 3/4 x power of 4. And then f prime. What happened to power of 4? Tolak depan. So 4. Okay. 3/4 x 4 minus 1. Okay. Awak akan dapat berapa kat sini? Awak akan dapat 3x kuasa 3. 3. Okay, bila awak dapat f prime ataupun f prime x sama dengan 3x kuasa 3. So soalan ni dia ada dua. Dia guna perkataan dan. Ingat kalau soalan pattern dan ni masuk dalam periksa, awak jawab semua sekali. Untuk soalan ni 1/3 dengan negatif 1 ni awak akan dapat apa? Awak akan dapat markah penuh. Sekejap ada wakaf. Sekejap. Okey, dengar suara cikgu. Okey, bila dalam keadaan macam ni, untuk tengok you guna dan, maknanya dua-dua awak kena jawab. Okey, situasi yang pertama dia bagi apa? F prime, negatif 1. So, masuk je lah. Okey, tapi kalau negatif ni kadang-kadang ramai student silap. Okey, betternya guna kalkulator untuk mengurangkan kesilapan. So, awak kena dapat apa sini? Negatif 3. And then, the second question is f prime 1/3. Substitute saja 1/3 ni ke dalam x ni. Itu awak dapat 3 1/3 kuasa dengan 3. You can get berapa kat sini? 1/9. Boleh? Kalau nak buat dalam titik perpuluhan pun boleh. Katakan nak buat dalam titik perpuluhan. Let's say lah 1/9. So, awak dapat apa sini? Awak dapat 0.11. Adakah tulis apa kat sini saja? Hello guys. Boleh ke? 4 angka berarti. Yes. So, for significant figure. So, 0.1111. Kalau nak saling se-calculator pun boleh. Tak ada masalah. Kalau melibatkan titik perpuluhan, better for significant figure. Ataupun 4 angka bererti. Rupanya 4 angka bererti awak belajar masa form 3 next. Yang seterusnya. Yang seterusnya. Ini contoh 5A. Jelas 5A? Jelas.
Alhamdulillah. Untuk contoh 5B. Okey, untuk contoh 5B, sebelum pergi contoh 5B kita baca dulu. Fungsi keturunan, maknanya dy per dx lah. Okey, dia ada 3 penulisan dia. Biasanya cikgu buat ginilah. Maknanya kita ada 3 penulisan dia. Bagi suatu lengkup ialah suatu fungsi manakala keturunan bagi satu lengkup pada titik tertentu pula ialah suatu nilai berangka. Apa maksud? Ini adalah fungsi. Kalau kita buat masuk titik, kita akan dapat nilai berangka. Okay, let's say lah x sama dengan 1. Kata contoh. For example lah. Okay, contoh. Okay, misalnya bagi lengkup y sama dengan 2x power of 3, fungsi keturunan dia adalah 6x power of 2 Dan keturunan pada titik. Okay, so pada titik, dia bagi point kat sini. What is mean the point? Point bermaksud xy lah, coordinate, right? So what is the value of a? A kat sini adalah 1. So substitute lah nilai x ini ke dalam fungsi keturunan yang awak dapat. Okey, ni sudut informasi lah. Maknanya yang perlu awak kena ambil tahu. Okey, let's say lah untuk soalan macam ni. Okey, untuk soalan macam ni, apa yang perlu kena buat? Dia beri dalam bentuk ayat. Okey, cari nilai dy per dx apabila x sama dengan 8. Okey, so yang ini kita jawab kemudian. Last sekali kita jawab. So yang kita perlu buat adalah apa? Dy per dx dulu. Okey, first derivative ataupun persamaan terbitan pertama. So let's say y 9. Okay, so square root 3 ni kita tulis apa? X kuasa 1 per 3. Boleh siapa kat sini? Okay, maka dy per dx sama dengan 1 per 3. Okay, 9x 1 per 3 tolak 1. Okay, so awak akan dapat berapa sini? 3x 2 per 3. Okay, negatif Negatif positif sini? Negatif. Boleh? Okay, so kat sini awak boleh tulis can be write as the x kuasa 2 kuasa 3. Okay. Kalau nak tulis gini pun boleh sebab kita nak masuk nilai. Bukan nak cari dy per dx tau. Nak cari nilai dy per dx. Kan beza sikit soalan ni. Tapi kalau nak buat gini pun boleh. Kalau cikgu siapa guna kalkulator putih, better buat kalkulator putih ni. Better buat ni lah. Sebab senang nak tekan nanti. Okay. So apa yang berlaku? Dy per dx awak dapat adalah 3 punca kuasa 3x kuasa 2 apabila nilai x adalah 8. So kat sini awak akan dapat apa? 8 kuasa 2, 64 3. Okay, so awak akan dapat apa sini? Awak akan dapat 3 per 4. Kalau rasa payah awak ni, tekan calculator. Okay, jelas sini? Jelas. Okay, so kita buat sedikit latihan. Okay, untuk latihan. Oh, operasi ya kat sini. Oh, tak ada soalan dia. Sekejap cari buku tab sekejap. Oh, okay. Oh, terus operasi. Sekejap, cikgu nak cari soalan dia sekejap. Ni bukan. Oh. Okay. Tengok. Untuk soalan tadi, cuba buat A. Soalan latihan kendiri 2.3, soalan nombor 4, cuba buat A. Sebab dia kata apa? Setiap nilai X diberi. Maka dy per dx ni dia nak cari nilai jugalah. Okay, cuba buat A. Volunteer seorang A. Siapa nak jawab? Okay, cuba jawab A. Tapi tinggi sangat tau. Ginilah cikgu tangguh halu ni sebab dia ada operasi penambahan kat sini tau. Okey, ada operasi tolak. Nanti kita tengok dulu operasi dia. Dia sama je sebenarnya. Operasi tambah tolak ke. Sebab dia masih lagi single cuma operasi je berbeza. Okey, yang bezanya adalah operasi pendarapan dengan apa?
pembahagian. Itu memang beza ketara. Okey, so operasi kat sini. So dalam matematik macam biasalah. Okey, ada 4 operasi asas. Okey. So operasi yang pertama hari ni adalah melibatkan operasi penambahan dengan operasi penerakan. So bagaimana dia buat? Okey, bila dia dapat stokor ni, dia split kat sini. Dia asingkan kat sini. Asingkan. Okey, apa maksud asingkan F dengan G ataupun Fx dengan Gx. Fungsi Fx ataupun fungsi Gx. Tapi dia punya operasi dia lagi, kalau tambah, kalau tolak. Okey, dia asingkan menggunakan apa? Menggunakan operasi sahaja. Okey, katakan kat sini. Okey, awak kena ingat untuk di bawah tajuk ni, awak tengok ni darat, ni bahagi. Dia sebenarnya bukan operasi darat bahagi. Okey, hari ni kita nak tengok soalan diberi dalam operasi darat, boleh ke awak buat operasi tambah ataupun operasi tolak. Okey, katakan cikgu nak terang soalan A. Okey, soalan A kat sini. Okey, bezakan setiap berikut terhadap X. Okey, bezakan setiap berikut terhadap X. So banyak penulisan dia banyak tulisan dia. Okey, cikgu buat penulisan berbeza sikit dengan buku teks awak. Okey, buku teks awak memang betul. Okey, tapi boleh juga tulis macam ni. Tidak ada masalah. Let's say lah y equal to 5 x power of 3 plus 3 over 4 x power of 4. Okey. So bagaimana operasi apa ni? Operasi penambahan. So apa yang berlaku kat sini? So awak akan dapat dy per dx. Okey. So apa yang berlaku? 3 5x 3 tolak 1. Okey, kuasa dia mesti tolak dengan 1. Okey, so dia split menggunakan operasi penambahan kat sini 4. Okey, 3 per 4 x kuasa 4 tolak dengan 1. Okey, so awak selesailah kat sini. Awak akan dapat 15x power of 2 plus t x power of 3. So kat sini adalah dy per dx. Tengok ni, operasi apa kat sini? Adalah operasi penambahan. Ada soalan nak tanya? Ada. Okey, ada. Okey. Next, kita tengok B. B kat sini, kalau awak tengok kat sini, dia macam agak operasi pendarapan. Betul? Tapi dia bukan operasi pendarapan. Kita boleh selesaikan menggunakan operasi penambahan. Tengok Okey. So apa maksud x? Square root x? Punca kuasa x? Okey, kita darab kita darab. So kat sini x. Ingat ada indeks ni. Tolak dengan 9x. So kat sini akan dapat x 1 tambah 1 per 2. Sebab punca kuasa adalah 1 per 2 Boleh kat sini? Okey, so awak akan dapat 1 tambah 1 per 2 akan dapat apa? 3 per 2 tolak dengan 9x. Boleh? Hello? Okey. Dan yang seterusnya, ni baru y ni. Ni baru y, ingat. Ni adalah y. Still lagi y. So soalan nak dy over dx. Okey. dy over dx. Okey. So apa yang berlaku pada dy per dx? Iaitu 3 per 2 letak kat luar x power of 3 over 2 minus 1. And then 1 duduk kat luar 9x. 9x ni bermaksud apa? 9x ni bermaksud 9x kuasa 1. Ingat. Okey, 1 tolak 1. Yang syarat ada dia. If n equal to 1. Okey. So apa yang awak belajar kat sini? Awak dapat kat sini, awak akan dapat 3 per 2 x. 3 per 2 tolak 1 akan dapat apa? 1 per 2 tolak dengan 9x kuasa 0. So you can get dy over dx 3 over 2 x power of 9. Okay. So kalau awak tanya, cikgu, kalau awak gini jawapan akhir boleh? Boleh, tidak ada masalah. Ya soalan? Okey, atau
Biasanya kalau buku teks awak tak silap cikgu, dia tulis sebagai X tolak dengan 9. Okey, boleh? Boleh. Okey, ada soalan nak tanya? Ada Okey, yang seterusnya. Kenapa ada bunyi? Awak dengar ada bunyi tu? Dengar bunyi mudik tu. Oh, tak dengar eh. Apa cikgu dengar ada bunyi ya? Bunyi komputer ke cikgu? Bunyi komputer eh? Tahu. Okey, next. Okey, untuk C. Yang seterusnya. Okey, yang ke C kalau awak tengok macam biasalah. Okey, awak kena expand dahulu iaitu 2x plus 1. Okey, x minus 1 over x. Okey, so kat sini awak kena hati-hati. Awak kena expand dulu. Expand 1, 1. So kat sini awak kena apa? 2x kuasa 2 tolak dengan 2x tambah dengan x tolak dengan 1. So hati-hati kat sini. Okey. Betul dah cikgu expand ni? Betul dah. Okey, cikgu sambung bawah ni. Y sama dengan apa? 2x kuasa 2 tolak x tolak 1 bahagi dengan x. So kat sini boleh buat 2x kuasa 2 bahagi dengan x tolak x bahagi dengan x tolak 1 per x. So kat sini akan dapat 2x tolak 1 tolak x. Okey? Boleh? Sama dengan buku awak ni. Cuma cikgu terangkan sampai kat sini lah. Boleh nak? Ada benda nak tanya? Ada apa-apa nak tanya? Tak ada. Okey. Okey, yang seterusnya baru pergi kepada apa? Baru pergi kepada dy per dx. So dy per dx kat sini awak akan dapat 1, 2x tolak dengan 1 tolak 1 Okey, dan yang seterusnya 1. Apa maksud 1 kat sini? X kuasa kosong tau. Betul tak? 1 kat sini adalah x kuasa kosong. 1 kat sini. Okey, 1 kat sini bermaksud x kuasa kosong. So kosong. Kenapa ada x pula? Okey, so sini adalah kosong. Kosong minus 1. So kat sini negatif 1. Okey, hati-hati negatif ni awak akan dapat negatif 1 tolak 1. Maka awak akan dapat apa? 2 x kuasa kosong. Sini kosong terus. Ni positif x negatif 2. Okey. Jelas kat sini? Okey, so hari tu tadi dah cikgu beritahu x kuasa kosong sama dengan 1 tambah x negatif 2. Maka kat sini boleh tulis sebagai 1 per x kuasa 2. Ini adalah jawapan akhir anda sebagai dy over dx. Kalau boleh jangan hashtag atau jangan indicate. Okey, jangan indicate. Lah gitu je. Okey. Next kita pergi kepada kita pergi kepada latihan 2. Okey. Latihan 2 cuba buat soalan latihan kendiri 2.3. Cuba buat A. Okey, siapa boleh tolong cikgu buat A? Boleh ke?
Okey, siapa nak jawab? Okey, cikgu tunjuk A saja Nanti B dengan C awak buat Okey, iaitu Y sama dengan 4X kuasa 2 tambah dengan 6X kuasa 1 tolak dengan X kuasa kosong. Maka dy per dx. Okey, so awak akan dapat. Okey, awak dapat apa sini? 2 4x 2 tolak 1 tambah dengan 1 6x 1 tolak 1 tolak dengan kosong x kosong tolak 1. Okey. Okey, yang seterusnya aku dapat 2 darab 4 dapat 8x kuasa 1 tambah 6x kuasa kosong tolak kosong, maka aku dapat 8x tambah dengan 6. Sebab kat sini adalah x kuasa 1 can be write as the x sahaja, and then x power of 0 can be write as 1. Okey. Ada soalan? Ada. Ada Cikgu. Ha? Cikgu dapat mana X sama dengan kosong ah? Apa? X kuasa kosong ah. Cikgu dapat mana? Hak ni. Yang ni ke? Ah, hak tu. Tadi cikgu dah kata dah. X kuasa kosong memang 1. 1000 kuasa kosong 1. Mesti tak salin nota ni Ni ada. Cikgu tulis dah mula-mula sekali cikgu terang. Antara yang pesuang ni Mana dah. Ni, nampak? 1 bermaksud apa? 10 kuasa kosong. 1000 kuasa kosong makna maksud apa? 1. So, kalau X kuasa kosong maknanya apa? 1. Nampak tak? Kenapa kita pilih X, kita tak pilih Y? Kita tak pilih mana-mana nombor. Ada cadangan? Sebab soalan dia terhadap apa? Terhadap X. Kalau kita baca soalan dia terhadap X, maka 1 kat sini adalah X kuasa kosong. Sebab X kuasa kosong bersamaan dengan 1. Jelas kat sini? Okey, tak apa. Boleh bertanya. Lagi soalan? Okey, yang seterusnya. Okey, kalau awak tengok yang seterusnya. B dengan C untuk soalan awak Sekejap ada call lah pula.
Boleh selesai? Hello? Tidur dah. Okey, ni soalan nombor 2, B dengan C nanti awak cuba buat. Okey, cikgu nak proceed soalan yang seterusnya. Okey, kalau tak jelas beritahu Okey, kalau tak jelas yang tidak boleh tahu. Okey, beza setiap fungsi tengok. Okey, bezakan setiap fungsi yang berikut terhadap X. Okey, cikgu cuba nak jawab Y tak C ni. Soalan C boleh? Boleh? Boleh. Boleh. Okey. Okey, so awak tengok soalan 3C. Okey, kalau C ni bagaimana nak buat? Macam biasa macam tadi lah soalan tu. Kita kena expand dulu. Bila awak expand, awak akan dapat 4x tolak 4x kuasa 2 tolak 1 tambah dengan x bahagi dengan square root x. Okey, nampak kat sini? Okey, bila awak expand, okey, awak selesailah 4x dengan x ni kalau awak dapat apa? Okey, kalau cikgu buat rumah 2 tekak dulu. Rumah 2 tekak tambah dengan 5x. Tu. Tolak dengan 1. So, bahagi dengan square root x. Apa maksud square root x? Okey, so kat sini kita boleh tulis sebagai 4x. Square root x bermaksud 1/2 So, 2 tolak dengan 1/2. Okey, tambah 5x. 1 tolak dengan 1/2. Sebab duduk bawah. Tolak dengan x tolak 1/2. Okey, so proceed kat sini awak akan dapat, ni tekan calculator lah kalau tak yakin. Kalau boleh congok lagi bagus sebenarnya. 2 tolak 1/2 akan dapat apa? 3/2. 1 tolak 1/2 akan dapat 1/2. So kat sini akan dapat negatif 1/2. Okay. Maka dy per dengan dx. Okay, dy per dx. So bagaimana nak kira dy per dx? Okay, iaitu 3/2 negatif 4x 3/2 tambah 1/2 5x tolak 1/2 x tolak 1/2. Okey, so awak cuba selesaikan kat sini. So awak akan dapat negatif 6 Okey, x 3/2 tambah 5/2. Okey, sini akan dapat apa sini? Oh, sorry, ni negatif macam mana hilang kat sini? Okey, iaitu x negatif 1/2. Ni negatif Okey, so akan dapat apa? Tambah 1/2 x negatif 1/2. Okey, adakah ni adalah jawapan yang terbaik? Okey, tidak jawapannya. Okey, so bagaimana nak menghasilkan jawapan yang terbaik? Okey, so dia ada banyak cara lah. Kalau dalam buku awak, dia tulis macam ni, cikgu dia select tu. Okey, 3/2 tolak 5/2x tambah dengan 1/2. Okey. Sekejap ada. Alright. Cikgu tinggal serap. Tak tak? Apa yang cikgu tinggal sini? Apa yang cikgu tinggal kat sini? Salah ni belaka ni. Tinggal tolak 1 sini. Kenapa tak tolak 1 cikgu tinggal sini. Sini adalah tolak 1. Sini adalah tolak 1. Okay. So bila tolak 1 kat sini. Okay, awak akan dapat apa?
Sini awak dapat apa sini? Awak dapat 1/2. Sini awak dapat apa sini? 3/2. Sini pun awak dapat -3/2. Okey. So sini awak akan tulis sebagai apa? 1/2. Okey. So sini akan dapat 3/2. Apa buat apa jawapan dia tak sama ah? Kat mana cikgu silap ah? -6, 5/2 betul. Oh sini. Okey, balik ah. Alamat balik ah. Okey, bab dia square root 2 So kat sini square root 2, sini adalah 3. Ni square root 2 adalah 3. Okey, ni jawapan dia. Okey. Boleh? Tu cikgu nak awak berhati-hati. Macam cikgu tadi tinggal -1. Sebab cikgu ingat selesai kau sini. Rupanya tak. Ini adalah dalam sebutan Y. Okey, cuba buat hati-hati. Minta maaf lah ada panggilan jadi tukar bimbang dah. Okey, tengok soalan yang seterusnya. Okey, nanti buatlah yang mana kosong tu awak kena selesaikan lah. Okey, soalan yang seterusnya adalah apa? Cari nilai dy per dx. Okey, cari nilai dy per dx. So bagaimana nak selesai? Cikgu selesaikan A B dengan C awak buat Tapi kat sini dia nak nilai. Nilai X diberi. Ni. Setiap ni nilai X diberi. Ini nilai X diberi. Okey, ini adalah nilai X diberi. Okey. So apa yang perlu awak kena buat? Apa yang perlu awak kena buat? Selesaikan. Selesaikan apa? Soalan tu cikgu. Masukkan nilai X tu ke dalam tu. Allah. Okey, iaitu dy per dx dulu. X kuasa 2 tolak 2x. Tu last kali step. Iaitu dy per dx. Cari dy per dx dulu dalam bentuk pemboleh ubah. Okey, iaitu 2 tolak 1. Okey, kat sini akan dapat 1, 2x, 1 tolak 1. So kat sini akan dapat 2x kuasa 1. Sini akan dapat 2x kuasa kosong. Okey. So seterusnya dapat 2x tolak 2. Okey. Baru kita masukkan nilai. Okey, dy per dx tadi yang kita dapat tadi. Okey, kita masukkan nilai x sama dengan 1/2. Okey, bila awak dapatkan nilai 1/2, apakah yang perlu awak kena buat? Awak masuk je lah. Awak masuk dalam ni. Okey, awak masuk dalam ni adalah 2. 1/2 tolak dengan 2. Okey, so awak dapat 1 tolak 2. Awak dapat apa sini? -1. Okey, so itu nilai yang awak dapat. Tu je cara dia. Okey, cuma soalan ni dia ada sedikit penambahan. Bukan ia nak cari dalam bentuk pemboleh ubah tapi ia nak beri dalam bentuk nilai. Okey, dapatkan dulu dalam pemboleh ubah. Okey, ataupun dapatkan dahulu dy per dx. Iaitu 2x tolak 2 kat sini Yang seterusnya awak awak masukkan nilai x sama dengan 1/2. Okey, nanti cuba buat B dengan C. Okey. Okey, so yang seterusnya. Tadi kita belajar operasi penambahan. Okey, operasi penolakan. Sekarang ni kita nak pergi kepada operasi
pendarapan. Okey, so operasi pendarapan kita panggil dia menggunakan petua rantai. Okey, kita menggunakan petua rantai. Nama dia petua rantai. Okey, dia banyak sebenarnya kaedah tapi yang familiar dalam buku teks kita adalah petua rantai. Kadang-kadang you boleh guna kaedah ni. Ni penerbangan binomia. Yellow. Kadang-kadang boleh guna kaedah limit cikgu, tak silap cikgu. Okey. So biasanya kita guna petua rantai. Okey, dy per dx sama dengan dy per du darab dengan du per dx. Tiba-tiba ada du pula. Tapi tak apalah, pun boleh ubah. Sebab kalau kita tengok dy per dx dy per du darab dengan du per dengan dx. Kalau kita tengok matematik biasalah. Okey. Tu dipanggil petua rantai tapi dia nilai yang asing-asing tapi dia masih lagi seimbang. Bila kita cross still lagi dapat apa? Dy per dx. Masih lagi dapat dy per dx. Nampak? Buka pula sekejap. Buka pula sekejap. Okey, masih lagi dy per dx. Okey. Masih lagi dia seimbang. Okey. Tapi sebenarnya daripada petua rantai macam ni, tapi bila kita kira nanti yang ini dapat nilai lain. Okey, yang ini nilai lain. Nilai ataupun pemboleh ubah lain lah. Ni kita akan dapat nilai ataupun pemboleh ubah lain. Okey, tapi daripada dia punya petua rantai dia masih lagi seimbang. Okey, so sudut informasi ukap kap kurungan 2x tambah 3 tutup kurungan 4 boleh dikembangkan dengan menggunakan teorem binomial. Okey, teorem binomial ni awak akan dapat 0 1 0. Cikgu pun dah ingat kan ya, 1 1 1 3 dia 3 2 1 tau. 1 sini 0 2 0 1 2. Lepas tu 1 1 1 1 1 4. Nanti awak search je dalam ni lagi. Teorem binomial berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan pengembangan. Okey, secara amnya terbitan pertama bagi suatu fungsi gubahan adalah seperti berikut. Okey, so kadang-kadang cikgu nak guna dy per du. Cikgu nak guna du per dx. Okey, kadang-kadang cikgu guna apa? U. Lepas tu u prime. Okey, kadang-kadang cikgu pakai v prime. Jangan pening boleh v maknanya du per dx. Mungkin cikgu buat dy per dx sama dengan okey, ni petua rantai. Nantilah kita tengok lagi. Memang sangatlah pula. Nanti. Mana? Nanti yang ini nanti. Okey, bab ni nak jelaskan petua rantai tu. Okey, yang seterusnya. Okey, bezakan setiap berikut terhadap X. Okey, ni petua rantai. Petua rantai. Okey, petua rantai. Cikgu khabar dah adik, cikgu nak guna apa adik? Cikgu nak guna U. Boleh cikgu nak guna U? Tak, kalau buku teks cikgu nak tengok dulu. You guna berapa buku teks? Buku teks guna U juga. Okey lah. Okey, guna U lah senang. Okey. Katakan untuk soalan ni iaitu Y sama dengan 3X kuasa 2 tolak 4X. Okey, tutup kurungan kuasa 7. So, cikgu ambilkan let U sama dengan apa?
3x kuasa 2 tolak dengan 4x. Okay, cikgu guna petua rantai lah. Sama dengan buku teks nanti. Okay. Bila U ni cikgu masuk kat sini. Okay, apa maksud pada Y? Y akan dapat Y sama dengan U kuasa 7. Okay, so kat sini akan dapat apa? Akan dapat du per dx. So akan dapat 3 kali 2 dapat 6x. Okay, dapat 3 kali 2 6. Paling senang lah. Okay, so kat sini akan dapat 4. Nampak Sebab apa? X kuasa kosong kan 1. Begitu juga kat sini, iaitu akan dapat dy per dengan du. So akan dapat apa? 7u, 7 tolak 1 dapat apa? Dapat 6. Advance sikit lah ni. Okay. Kalau buku teks dia menggunakan apa sini? Menggunakan petua rantai. Okay. Menggunakan petua rantai kat sini. So awak akan dapat dy per dx sama dengan apa? Sama dengan dy per du darab dengan du per dx. Okay. So masuk je lah. Dy per du adalah 7u. Darab dengan 6x tolak 4. Okay. Bila awak darab macam ni, awak ganti balik. Berapa nilai u tadi kita substitute, kita ambil nilai tadi? Iaitu di mana u sama dengan 3x kuasa 2 tolak dengan 4x. 3x kuasa 2 tolak dengan 4x. Kita masuk balik. Kita gantikan balik kedudukan u kat sini. Okay, awak akan dapat 7 3x kuasa 2 tolak dengan 4x. Okay, lepas tu kat sini akan dapat 6x tolak dengan 4. Okay. Sini adalah u kuasa 6 So ni adalah u kuasa 6. Tertinggal. Okay. So biasanya orang akan tinggal macam ni. Okay. Kalau cikgu dah memadai kot. Tapi kalau jawapan buku teks awak. Okay. Jawapan buku teks awak. Buat mana je ni? Macam mana dia buat Macam mana buku teks awak ni selesaikan? Sekejap cikgu cari. Macam mana buku teks awak dia buat Okay, cara buku teks awak dia faktorkan balik ni. Okay, cara buku teks awak dia faktorkan balik. Dy per dx, cikgu buat sesa 7 6x tolak dengan 4. Okay, so kat sini dapat 3x kuasa 2 4x kuasa 6. Kalau cikgu sini dah betul dah ni. Tapi jawapan buku teks awak tu lagi ni lah. Okay, so kita ikut buku teks lah. Okay, so 7 ni, 6 dengan 4 ni boleh faktorkan dengan apa? 2 tak? Betul tak? So akan dapat 3x tolak 2. Okay, so kat sini 3x kuasa 2 tolak 4x kuasa 6. So 7 kuasa 2 akan dapat apa? 14. 3x tolak 2. Maknanya dia lagi bentuk yang termudah lagi lah. So guna buku teks lah. So kat sini adalah dy per dx. Okay, dy per dx. Okay, so cikgu recall balik. Cikgu rasa cikgu terlupa kat sini. Okay, bila nak guna petua rantai? Bila nak guna petua rantai? Bila soalan tu kuasa dia lebih daripada 2. Okay, contohnya bagi apa? Y sama dengan X tambah dengan 2 kuasa 2. Ni tak perlulah guna petua rantai. Nak guna pun boleh. Okay, katakan dia bagi apa? Y sama dengan X tambah 2 kuasa 3. Ni gunalah petua rantai. Okay, petua rantai. So, bila kita guna petua rantai, bila kuasa dia lebih daripada 2. Tapi jarang dia bagi 3. Macam kan tadi, dia bagi apa tadi? Dia bagi kuasa 7. Okay, dia bagi kuasa 7. Bukan awak nak expand satu-satu, 7 kali tak tu. So, kat sini, kuasa dia apa? Kuasa 7. So, pakai apa? Pakai petua rantai. So, cikgu syorkan bila nak pakai petua rantai, bila kuasa dia adalah kuasa dalam kurungan ni lebih, katakan sini kuasa, lebih daripada 3. Cikgu bagi tips. Lebih daripada 2. 2. Maknanya 3, 4, 5 lah.
Okey, lebih daripada 2. Maknanya 3, 4, 5 dan seterusnya. Okey, macam contoh kita kuasa 7. Okey, tengok contoh yang kedua B. Okey, kuasa juga. Okey, tapi dia kuasa apa? Kuasa negatif. Kuasa negatif 3. So boleh ke buat PMP? So tak boleh. Kalau tak boleh, guna petua rantai. So petua rantai kat sini kita gunakan U. Okey. Let U sama dengan 2X tambah dengan 3. Bila let U, maka kat sini akan dapat apa? Y sama dengan U negatif 3. Okey. U negatif 3. Maka kat sini adalah du per dx. Okey. 1 darab dengan 2 dapat 2. So 1 darab 1 kosong. X kuasa kosong 1. Maka dapat 2. 3x kuasa kosong tau. Kosong darab 3 kosong. So dapat 2 lah kat sini. So kat sini adalah dy per du. Okey. Awak akan dapat negatif 3 U negatif 4. Okey. So kita dah belajar bagaimana kita nak beza terbit tangan yang pertama ke dalam petua rantai. Okey. Boleh? Okey, yang seterusnya buat apa? Okey, buatlah petua rantai. Okey. Ataupun awak nak ganti terus U kat sini buat apa? U kat sini awak ganti tu iaitu 3 2x tambah dengan 3 kuasakan dengan negatif 4. So petua rantai. So apa maksud petua rantai kat sini? Apa maksud petua rantai kat sini? Iaitu dy per dengan dx sama dengan dy per dengan du darab dengan du per dx. Okay, so dy per dx. dy per du dapat apa? Negatif 3 2x tambah 3 negatif 4. Okay, du per dx dapat 2. Negatif 3 darab 2 dapat negatif 6. Yang ini duduk kat bawah lah. Okay, yang ini duduk di bawah. So, kuasa 4. Okay. Okay, yang seterusnya. Dia ada sedikit nota kat sini. Secara amnya bagi fungsi dalam bentuk y sama dengan u kuasa n. N ni kuasa lah. Dengan u ialah fungsi bagi x, maka dy per du sama dengan nu n tolak 1 du per dx atau d over dx un sama dengan nu n tolak 1 du dx. Okay. Tu tengok ni. Okay. Yang beza kat sini adalah kepala dia, penulisan dia. Kan kita ada 3 kan penulisan dia. Okay, ni penulisan dia pakai apa? Pakai dy per dx. Dy per du. Yang ini penulisan dia pakai penulisan yang ketiga tu. Okay, ada 3 penulisan dia. Tapi result dia stay lagi sama. Rumus ini boleh digunakan untuk mendapat pembezaan fungsi dalam contoh 7 secara langsung. Okay. Boleh juga nak buat ni pun boleh. Okay. Okay. Katakan cikgu buat ni boleh tak? Okay. Cikgu guna contoh atas lah. Okay. Tak boleh pakai petua rantai, pakai petua ni. Petua yang diberi dalam okay. Dalam tu. Okay. Katakan dia kata apa kat dia? Pakai petua apa? Dia kata apa dia? Dia kata dy per dengan dx sama dengan sama dengan n u n tolak 1 lepas tu du per dx. Apakah betul ni? Okey. So u berapa u? Ni u. Okey, n berapa? 7 Okey, so kita boleh tulis sebagai dy per dx. Ni advance sikit lah. Okey, kuasa berapa sini? Kuasa 7. 7. U berapa u? 3x kuasa 2 tolak 4x. Okey, apa yang berlaku pada 7? 7 tolak 1 dapat 6. Okey, lepas tu beza apa? Beza hak dalam kurungan ni lah. Beza hak dalam kurungan ni, awak akan dapat apa? Awak akan dapat 3x kuasa 2 tolak dengan 4x. Beza hak dalam kurungan ni. Okey, bila awak beza hak dalam kurungan ni, okey, awak akan dapat dy per dx 7 3x kuasa 2 tolak 4x kuasa 6
Okey, awak beza kat sini awak akan dapat apa? 6x tolak dengan 4. Samalah. Sama. Last sekali awak akan dapat gini jugalah. Sorry. Awak akan dapat ni. Okey. Lepas tu sambung kerja dia hak mana? Sambung kerja dia hak ni. So awak dapat ni lah. Okey, so dia ada dua kaedah lah kat sini. Okey, pertua rantai ataupun rumus ataupun pertua rumus. Pun boleh. Okey. Okey, ada masalah ke siapa kat sini? Tak ada cikgu, cuma macam penuh dah. Pernah dah nak lagi. Habis ni habis lah. Sebab kita awak akan tinggal operasi pendarapan dengan pembahagian je. Okey, cikgu berhenti sampai ke pertua rantai saja. Okey, nanti kita akan tengok operasi pembahagian dengan pendarapan. Mana pembahagian pendarapan? Ya, ini tu. Okey. So, cikgu akan berhenti kat pertua rantai sikit lagi. Sabar Okey, untuk C pun macam tu. Okey, untuk C pun macam tu jugalah. Y sama dengan 6x kuasa 2 tambah dengan 8 1/2. Okey, 1/2. Sebab nilai dia 1/2. Susah juga kita nak tu. Kalau dia bagi nombor senang lah. Okey, so kita ambil macam biasalah. Let U sama dengan 6x kuasa 2 tambah dengan 8. Okey, du per dx. Awak akan dapat apa? 12x kat sini. Okay, awak akan dapat 12x kat sini. Okay. So kat sini awak akan dapat apa? Y sama dengan U 1/2. Maka dy per du. Okay, so 1/2 U. 1/2 tolak 1 akan dapat apa? Negatif 1/2. Okay. So, pertua rantai. So, cikgu guna pertua rantai. Okey, pertua rantai kat sini boleh tulis sebagai dy per dx sama dengan dy per dengan du darab dengan du per dengan dx. Okey. So, dy per du akan dapat 1/2 u negatif 1/2. Okey, didarabkan dengan 12. Okey, didarabkan dengan 12x. Okey, bila didarabkan dengan 12x, nilai u ni awak replacement dengan nilai apa? 6x kuasa 2 tambah dengan 8. Okey, so kat sini awak akan dapat 1/2 6x kuasa 2 tambah dengan 8 negatif 1/2 darab dengan 12x. Okey, so awak akan dapat apa? 6x lah. 12 bagi 2 akan dapat 6. Okey, so kat sini akan dapat negatif 1/2. Okey, so bagi cikgu ni bukan jawapan yang terbaik lah. Kalau tengok buku teks awak, jawapan yang terbaik dia letak kat mana? Dia letak kat bawah. Yang bracket ni letak kat bawah ni. Kalau awak tengok. Okey, sorry. Okey, boleh tulis macam ni kot. Okey, so last sekali square root lah. Okey, iaitu 6x kuasa 2 tambah dengan 8. Okey, ada apa-apa nak tanya? Okey, sebagai kerja rumahnya, homework nanti, soalan yang ke atas tu dan soalan latihan 2.4, soalan A sampai hash. Buat belaka lah. Okey, ni homework lah. Okey, iaitu soalan A sampai dengan hash. Okey, sebelum kita bersurai, yang belum tulis nama dahulu dan kita berakhir kelas kita pada hari ini dengan tasbih, kifarah dan surah wal as. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as inna insana. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, cikgu. cikgu. Waalaikumsalam cikgu. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu.